فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita bertemu. Kita tengok kitab kita Asas Aqidah Islam. Kita berhenti di muka surat 138. Kalau Jawi lah. Kita masuk bab yang ke-17, Rasul bersifat dengan maksum. Maksum ni maksud dia terpelihara. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Wallahu ya'asimuka minan nas. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Sekiranya engkau tidak lakukan, sesungguhnya engkau tidak menunaikan tanggungjawab, engkau tidak menunaikan risalah yang Allah berikan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala memelihara kamu. Ini maksum, yang ini terpelihara. Baik. Arti maksum. Perkataan maksum bererti bahawa Rasul itu terpelihara daripada melakukan sebarang kesalahan dan dosa terhadap Allah, sama ada lahir ataupun batin. Ini Rasul tidak buat sebarang dosa, dosa kecil ataupun dosa besar, zahir ataupun batin, tak ada. Mereka dijadikan maksum kerana beberapa sebab. Selain pada Nabi tidak ada yang maksum, tak ada. Yang maksum hanya Nabi sahaja. Mereka dijadikan maksum kerana beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama, mereka telah dipilih oleh Allah daripada orang yang bersih dan paling sempurna sifat-sifat kemanusiaan. Yakni Allah Ta'ala mengetahui di kalangan makhluk dia mana yang paling bagus akhlak dia, mana yang paling boleh didik diri dia. Jadi yang mana yang terbaik inilah Allah Ta'ala pilih, mengangkat dia menjadi Rasul. Bukan saja pilih, memang Allah Ta'ala tahu ada orang ni dia macam ni. Kita tengok kat dunia pun sama kan. Ada orang yang boleh betul-betul kontrol akhlak dia, kontrol marah dia, kontrol air muka dia, kontrol nafsu dia, kontrol sifat sifat yang buruk dia boleh elakkan, kontrol hati dia, jangan masuk sifat-sifat benci pada manusia. Ada orang dia boleh didik diri dia sungguh. Jadi di kalangan hamba Allah Ta'ala ni, yang paling boleh didik diri dia, yang paling memanfaatkan akal dia, yang paling memanfaatkan sifat-sifat baik dia adalah para nabi dan para rasul. Jadi disebabkan mereka ni Allah Ta'ala kenal inilah manusia yang terbaik, maka Allah Ta'ala angkat mereka menjadi Rasul. Pasal kita tak dipilih menjadi Nabi dan Rasul, pasal kita tak layak. Itu je. Saya yakin tak ada di kalangan kita ni yang tengok muka dalam cermin, kita rasa aku ni pasal apa tak jadi Nabi, baik dah aku ni. Saya yakin tak ada orang fikir macam tu. Malu tuan-tuan. Kalau tengok muka malu tuan-tuan. Kalau kita tengok muka dalam cermin, saya nak mengajak kat depan ni pun rasa malu. Dosa banyak. Kita tahu banyak dosa kita, zahir dan batin hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi-Nabi ni cukup baik akhlak dia, cukup suci diri dia. Kita ni jangan bandingkan Nabi-Nabi tuan-tuan. Banding dengan para sahabat Nabi pun tuan-tuan, kita dah Allah jauh tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Dujanah. Kita ambil sahabat Nabi, jangan bandingkan Nabi, sahabat Nabi radhiyallahu an. Abu Dujanah ni sahabat Nabi yang sangat hebat di medan perang, syahid di medan Yamamah. Masa dia nak meninggal dunia, dia tengah sakit. Masa dia sakit, dia meninggal dunia syahid, dia tengah sakit penat. Orang ziarah dia, orang tengok Abu Dujanah ni muka senyumnya, walaupun dia sakit muka dia senyum. Orang pun pelik, sebenarnya orang sakit muka mestilah muram, mesti sakit kan. Jadi orang tanya pada Abu Dujanah, wahai Abu Dujanah, pasti pun muka kau sangat bahagia? Kata Abu Dujanah, kerana dua amalan yang selalu aku berpegang dengannya, aku jadikan bekalan di hadapan Allah. Dua amalan ni menyebabkan dia walaupun dia sakit, dia gembira, muka dia senyum, bahagia. Yang pertama sekali dia apa? Aku ni tidak akan bercakap pada benda yang aku tak tahu
dan di luar kemampuanku. Nampak? Maksud dia kita jangan masuk campur benda yang kita tak tahu. Kita jangan bercakap, kita jangan komen, jangan kata apa. Kalau kita tak tahu sungguh, itu nombor satu. Abu Dujanah ni kalau benda yang dia tak tahu, dia takkan cakap. Benda di luar kemampuan dia, dia takkan cakap. Itu yang pertama. Maksud dia benda yang di luar kemampuan dia takkan cakap. Itu nombor satu. Lidah dia jaga sungguh. Yang kedua, dalam hati aku ni tak ada sikit pun permusuhan, kebencian dengan orang yang beriman. Dua, pertama, lidah dia jaga sungguh. Dia tak ambil tahu pasal benda yang di luar kemampuan dia dan apa yang dia tak tahu. Dan yang kedua, hati dia ni tak ada langsung dia nak benci, musuh dengan orang yang beriman. Tuan-tuan tengok, bayangkan kalau kita nak bandingkan diri kita, tuan-tuan, jauh tuan-tuan. Walaupun dua ni simple, nak bandingkan diri kita, kadang-kadang kita marah dengan kawan ni, kita benci dengan kawan ni, kita bercakap benda yang tak patut. Kalau kita cek diri kita, Allah, jauhnya. Jangan bandingkan Nabi-Nabi ni. Banding dengan Imam Al-Auza'i, ni ulama tabi'in. Ulama tabi'in, dia kalau semayang malam, basah sejadah dia, semayang menangis, tuan-tuan. Macam tu punya bagus pun, tuan-tuan, tak terpilih menjadi Nabi ni. Kita jangan bandinglah, tuan-tuan. Tiap-tiap malam semayang basah sejadah dia. Pasal apa? Air mata dia. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah ibn Umar. Dia pernah mimpi malaikat bawa dia masuk ke dalam neraka, tunjuk orang yang diseksa. Kemudian dia mengadu pada Nabi SAW. Maka Nabi kata jangan tinggal tahajud. Nak ceritanya sampai macam tu lah, malaikat bawa dia masuk neraka, tengok orang kena seksa. Dan ni orang yang sangat kuat tahajud. Kita ni kata jangan tahajud, tuan-tuan, kadang-kadang subuh pun terlepas, tuan-tuan. Nak banding, tuan-tuan, jauh. Nak sebut cerita tentang ibadah para sahabat, ibadah apa? Ibadah para tabi'in jauh. Sebaik sahabat tabi'in pun tak diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tak dipilih. Kita, tuan-tuan, lagilah jauh, tuan-tuan. Malah, tuan-tuan, kata Ibnu Mas'ud, kenapa kita tak dijadikan sahabat Nabi, tuan-tuan? Sahabat Nabi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kerana Allah melihat di kalangan manusia ni yang terbaik sekali setelah Nabi dan Rasul, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang terbaik setelah Nabi dan Rasul. Maka mereka dipilih menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal mereka terbaik. Pasal kita tak terpilih. Sebab tu kita bila sebut dalam apa, dalam selawat kita, dalam tahlil kita kata apa? Tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tabi'in yang mengikut sahabat, tabi'in yang mengikut tabi'in dan sebagainya. Jadi kita tahulah, tuan-tuan, pasal sebab kita tak dipilih, kita banyak kurang. Nah, pasal sebab kita banyak kurang, banyak lalai, banyak ikut nafsu, banyak ikut perasaan, banyak sangat kita suka ikut benda tu. Nah, untuk kita dapat kenikmatan yang sementara, kelemahan kita lah, tuan-tuan. Baik, yang kedua, mereka diutuskan oleh Allah untuk membawa pengajaran dan hukum-hukum dari Allah. Jadi mereka diutuskan untuk bawa hukum ajaran daripada Allah. Jadi mereka menjadi contoh. Kalau mereka buat dosa, tuan-tuan, orang boleh kata Nabi pun buat. Orang boleh kata macam tu. Macam cikgu lah kat sekolah. Cikgu larang pelajar jangan isap okok, tapi cikgu isap okok. Masalah. Cikgu hatta tuan-tuan yang isap okok, saya yakin tuan-tuan tak suka kalau anak tuan-tuan isap okok. Betul tak? Tak tahulah kalau tuan-tuan suka anak tuan-tuan isap okok, pelik lah. Tuan-tuan yang isap okok, tuan-tuan balik rumah tengok isteri tuan-tuan isap okok, gudang garam elok, tuan-tuan tak bagi, mulut busuk. Kita isap tak apa pula. Tapi kalau bini isap, orang yang isap pelik, nampak buat malu kat orang. Isap boleh pula. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, bukan apa, kita tak senang kalau bini isap okok. Tak sesuai bini isap okok. Kita tak reda, tuan. Sama cikgu, kalau cikgu suruh. Sebab tu dalam sekolah, antara kawasan larangan rokok, saya cukup tak suka kalau cikgu isap okok dalam sekolah. Saya cukup tak suka. Saya memanglah saya tak isap okok. Ada cikgu yang isap okok, tapi hormatlah. Ni budak-budak ni didikan kita. Budak-budak tengok, ada budak yang saya tegur, jangan isap okok ni, tak elok, bla 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 bla. Dia kata apa? Tu ada ustaz isap okok. Susah, ustaz tu dah lah sini, tu apa dia kita nak cakap. Bila kita tengok kata apa, tu cikgu tu isap, saya nampak, mana hantau? Saya nampak ustaz. Nak kata apa, memang betul dia isap okok pula dalam kawasan sekolah. Susah, tuan-tuan. Ini masalah. Macam ketam nak ajak anak dia berjalan, dia pun berjalan sengit ke tepi, nak ajak anak berjalan.
Jadi Nabi tuan-tuan mestilah yang terbaik. Tidak macam mana orang nak contoh dia. Mesti manusia yang terbaik. Dia tak ada contoh yang jahat pada dia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Selalu kita dengar pada Nabi itu ada contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha yaumal akhir, siapa yang mengharap pahala di sisi Allah dan hari kiamat. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mereka dijadikan contoh tauladan bagi umatnya dan seluruh umat disuruh mengikutinya. Sama dengan tadi tuan-tuan. Pertama, Nabi dibawa ajaran tuan-tuan. Apa yang Nabi buat dia jadi hukum. Yang kedua tadi tu. Kalau Nabi contoh Nabi, kalau Nabi buat benda haram, kalau Nabi berzina, dia jadi contoh. Sebab kita tahu kita ikut Nabi ni 3. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi. 3 tu menjadi hukum. Contoh perkataan Nabi, Nabi kata sallu Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara haji kamu. Kita dengar. Kalau amalan kita tengok sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah macam mana kamu semayang. Kita tengok perbuatan Nabi. Kemudian kalau pengakuan, Khalid Awalid makan dhab, bewak padang pasir, Nabi tak kata haram. Itu pengakuan Nabi SAW. Dia jadi hukum. Kalau ada Nabi yang berzina, zina tu jadi hukum. Dia bukan haram, paling koman dia jadi makruh. Macam Nabi SAW pernah kencing berdiri, pernah. Tapi daripada tempat tertentu Nabi kencing berdiri, bukan semua tempat tertentu. Jadi sebahagian ulama kata Nabi nak bagi tahu kencing berdiri ni hukumnya hanya makruh. Nabi pernah minum berdiri, pernah. Nabi nak bagi tahu hukum dia makruh, dibenci. Tinggal minum berdiri, tinggal kencing berdiri, kerana ikut sunnah Nabi dapat pahala. Tapi kalau buat juga tuan-tuan, buat juga jadi makruh. Tapi kalau tuan-tuan pergi tandas tu memang tak ada tandas duduk. Yang ada tandas berdiri. Ada pun tandas duduk dia rosak. Memang tak ada pilihan. Yang ada tandas berdiri. Tuan-tuan kencing masa tu tak makruh. Yang makruh boleh kencing duduk, tuan-tuan pergi kencing diri, makruh. Boleh lah. Dia ada keadaan tertentu. Begitu. Sama juga tuan-tuan boleh minum duduk. Saja minum diri tuan-tuan, makruh. Tapi kalau tuan-tuan duduk di tempat yang susah, sesak, nak duduk susah, masa ketika itu tak jadi makruh tuan-tuan minum berdiri. Kalau duduk susah, ramai-ramai tempat dia. Nak duduk tak ada tempat duduk. Duduk bawah takut orang pula langgak kita, orang ramai. Tak makruh minum berdiri. Makruh tak ada sebab kita pergi minum berdiri, itu makruh. Jadi tuan-tuan, apa yang Nabi buat dia jadi hukum. Tengok Nabi buat dia jadi hukum. Baik, kemudian Nabi ini menjadi contoh teladan. Kiranya mereka tidak bersifat dengan maksum dan terdedah kepada kesalahan dan dosa, maka sudah tentu Allah tidak menyuruh manusia mengikutinya dan tidak mungkin pula hendak dijadikan contoh ikutan bagi umatnya. Jadi kalau Nabi ni tak maksum, Nabi buat dosa, tak jadi contoh. Nabi tidak boleh menjadi contoh tuan-tuan pada kita. Sebab pasal Nabi tak maksum, Nabi juga buat salah. Jadi macam mana nak jadi contoh? Baik, kemudian sebagaimana ni, ketam tidak dapat mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan ia sendiri tidak berjalan lurus. Macam saya sebut tadi lah, macam mana Nabi nak suruh buat benda baik, dia pun buat benda buruk. Kemudian walaupun manusia mungkin melakukan kesalahan dan dosa, tetapi Rasul tidak sekali pernah melakukan kesalahan dan dosa terhadap Allah. Tak pernah buat. Tidak ada Nabi yang pernah buat dosa tuan-tuan. Tak ada. Kita baca dalam kisah tak ada Nabi pernah buat dosa. Tapi nanti dia akan sebut. Macam Nabi Adam, Nabi Yunus, nanti dia akan sebut apa perbahasan dia di sebalik dia. Apa rahsia di sebalik dia. Nabi Adam makan khuldi dan sebagainya. Sedangkan dia maksum. Yang pastinya tuan-tuan, kita tak pernah jumpa dalam sirah ataupun dalam Quran, dalam kitab hadis ke, menceritakan Nabi-Nabi buat salah. Tak pernah. Berzina, minum arak, berjudi, bunuh orang. Tak pernah tuan-tuan. Tak pernah. Makan riba, makan harta anak yatim. Tak pernah ada. Tak pernah ada kita baca dalam Quran dan hadis ada begitu. Kemudian kekeliruan Rasul itu tidak maksum. Ada apa benda tuan-tuan yang orang rasa macam Nabi ni tak maksum? Memang ada tuan-tuan. Sebagai orang dia anggap, ini pandangan yang salah, keliru tuan-tuan. Dia anggap Nabi tak maksum. Pasal apa tak maksum? Pasal kisah-kisah bawah ni kita nak sebut ni. Kisah-kisah di bawah ni menyebabkan dia rasa Rasul tu tak maksum.
Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita baca satu kisah, kita kena berhati-hati, takut kita tersilap. Dengar satu benda yang keliru, tanya orang yang lebih tahu. Mungkin dia ada cerita di sebalik dia, apa makna dia, sebelum kita buat satu kesimpulan. Panjang tuan-tuan, kita nak faham nas. Tu dalam Quran kata, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Nak jadi pakar mekanik, makan berapa tahun tuan-tuan masa nak jadi pakar. Pakar tukang masak, makan masa. Pakar bina bangunan, makan masa. Pakar pertanian, semua makan masa. Orang nak jadi ulama ni tuan-tuan, makan masa, tempoh dia lama. Masalah sekarang ni tuan-tuan, saya tengok zaman sekarang, dia mengaji sat je. Dia baru mengaji bab sanad hadis, sahih dhaif, habis semua bid'ah tuan-tuan. Masalah. Baru dia tahu pandangan ni tarjih, pandangan boleh tahu tarjih, mana tad'if pandangan, dia mula berani menyesatkan bid'ah ke orang. Padahal tempoh masa perjalanan mengaji tu lama. Tu ulama sebut, ada kata Petaharaq sebutkan, man kathura ilmuhu qalla naqduhu. Siapa yang banyak ilmu dia tak banyak petikaikan ulama. Kalau banyak duk petikai tuan-tuan, ilmu kurang. Itu yang duk petikai ulama, petikai ni. Saya ingat tuan-tuan cerita Ustaz Ismail Kamus rahimahullah, meninggal dah. Dia cerita masa dia muda dulu dia mengaji. Tuan-tuan semua kenal Ustaz Ismail Kamus kan, orang terkenal lah. Orang yang banyak jasa dia. Masa dia muda-muda dulu di UKM dia mengaji, dia dapat satu risalah mengatakan semayang qabliyah Jumaat ini bid'ah. Dia ada, kan ada geng-geng bid'ah ni. Pandangan yang tak sesuai dengan dia bid'ah. Padahal itu khilaf. Benda khilaf ni benda yang tak dapat buat apa tuan-tuan. Memang khilaf tu dia ada pada dalil-dalil yang tidak qat'i. Sama ada qat'i subut ataupun qat'i dilalah. Dia memang akan jadi ijtihad. Dia akan jadi pandangan berbeza tuan-tuan. Tak boleh kita kata bid'ah dalam soal-soal khilafiyah. Jadi tuan-tuan, apa dia Ustaz Ismail Kamus ni dia baca satu, saya pun pernah baca tu. Syarah saya pun ada juga, dia sebut jenis macam tu. Dia tengok orang sembahyang qabliyah Jumaat, dia kata bid'ah. Bid'ah dolalah. Tapi bahasan dia panjang. Tuan-tuan rajin boleh baca dalam Bahrul Mazi, panjang perbahasan dia. Siapa baca perbahasan kat Bahrul Mazi tu, dia akan lapang dada. Oh begini rupanya. Tapi orang yang baru baca satu risalah yang mengatakan dia bid'ah, dia jadi ekstrim lah. Ustaz Ismail Kamus cerita, bila dia baca satu petikan yang mengatakan sembahyang qabliyah Jumaat ni bid'ah, dia pun tak sembahyang. Dia tak sembahyang. Kemudian bila masuk, tuan-tuan tahu qabliyah Jumaat, lepas azan pertama tu. Lepas azan pertama Jumaat, kan kita pakat apa? Sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Nah, salli sunnatal apa? Jum'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat tu sebelum Jumaat. Nah, itu dipanggil qabliyah Jumaat. Memang ada. Ada yang kata tak ada. Saya tak nafi, memang ada pandangan kata tak ada. Tapi benda tu khilaf. Jadi tuan-tuan, dari segi dalilnya kuat yang kata ada ni. Tak apalah, cerita pendeknya Ustaz Ismail Kamus dia tak semayang. Biasanya orang yang ikut gerakan ni, dia akan tengok orang semayang, dia akan tengok lekeh. Apa tak tahu sunnah. Dia akan fikir macam tu, dia tak tahu sunnah. Tak apalah, cerita, dipendekkan ceritanya. Satu hari Ustaz Ismail Kamus, masa dia orang semayang sunat qabliyah Jumaat, dia tak semayang. Tengok orang semua apa ni tak tahu dalil ke apa. Tiba-tiba profesor dia semayang. Profesor Nuha kata silap nama dia. Profesor ni meninggal lagi lama lah. Profesor ni alim besar, alim kabir. Dia semayang. Ustaz Ismail kamu tengok profesor dia yang ilmu banyak semayang. Dia tengok profesor dia semayang, dia pun semayang. Nak cerita ilmu tu panjang, bukan pendek. Betul tak? Istinbat hukum tu banyak. Baik. Samalah tuan-tuan, bila baca kisah-kisah Nabi jangan terus jam. Betul tak? Tu conclusion, buat conclusion yang bukan-bukan. Kena tengok macam mana perbahasan ulama. Kadang-kadang ada ilmu tuan-tuan, macam bab-bab kereta, kadang-kadang ada benda yang rumit. Pakar-pakar kereta aja tahu. Kalau bab-bab masakan, ada orang bab-bab rumit, ada orang yang pakar masakan je tahu macam mana nak adjust bagi sedap masakan tu. Sama bab agama tuan-tuan. Bukan semua orang boleh bercakap soal agama. Orang yang betul-betul lama masa dia baru dia boleh keluar fatwa yang dalam-dalam, yang hak rumit-rumit tuan-tuan. Baik, kemudian tuan-tuan kita tengok
banyak terdapat pengertian ayat menunjukkan bahawa Nabi dan Rasul itu pernah melakukan kesalahan dan dosa terhadap Allah. Betul? Dalam Quran ada sebut macam seolah-olah Nabi-Nabi ini buat kesalahan. Maka pengertian seperti itu hendaklah dipahamkan dengan erti yang sesuai dengan kedudukan mereka yang mulia. Sesuai dengan kedudukan dia. Sesuai dengan kedudukan dia. Ataupun di sebalik kesilapan itu ada hikmah yang tersirat, misalnya nampak, sesuai dengan kemuliaan dia, ataupun ada tersirat rahsia di sebaliknya, bukan saja-saja tuan-tuan. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, firman Allah Ta'ala ayat 121 surah Taha, wa asa adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam telah menderhaka kepada Tuhannya lalu tersalah jalannya. Itu dia. Asa tuan-tuan, derhaka. Tengok dulu makna tuan-tuan. Quran ni panjang tuan-tuan. Dia ada majas, dia ada bukan dia ada majas, ada hakikat, dia ada kinayah, macam-macam dalam Al-Quran tuan-tuan. Jadi bila kita tahu majas, macam contoh dalam Quran kata was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah kepada kampung. Itu majas. Macam saya kata kat tuan-tuan, berapa harga motor ni? Ustaz, berapa harga motor ni? Hampir tanya kedai tu lah. Majas tu. Majas. Kenapa majas? Tuan-tuan tanya kedai ke tuan-tuan tanya tuan kedai tuan-tuan? Ke tuan tanya kedai? Kedai. Berapa harga motor ni? Takkan luruhi macam tu. Bila saya kata hampir tanya kedai, pergi tanya kedai sebelah. Tuan-tuan pergi tanya tuan kedai. Itulah majas. Dia panggil mahaliyah. Dia sebut tempat, tapi dia suruh tuan-tuan tanya tuan dia tu. Quran pun sama, tanyalah pada kampung yang kami lalu padanya. Yang ini penduduk kampung. Arab dia ada al-lapan alaqah tuan-tuan. Majaz dia ada dalam Quran. Sebab tu kadang-kadang makna secara majazi. Majaz. Contoh tuan-tuan, ayat hadis Nabi yang sebut Allah Ta'ala cemburu. Ada hadis Nabi Allah Ta'ala cemburu. Hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Inna Allah Ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni sangat cemburu. Wa ghairatullahi ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Dan cemburunya Allah Ta'ala itu apabila seseorang hamba melakukan apa yang diharamkan. Allah Ta'ala cemburu. Tuan fikir cemburu ni apa? Macam kita ke? Bukan. Ibnu Fura, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah terkenal, anak murid kepada Abu Hasan al-Ash'ari, dia jelas apa mana yaghar ni, ghairatullah, cemburu Allah. Cemburu ni apa makna cemburu tuan-tuan? Cemburu ni wajib ada pada orang lelaki lah. Contoh, kita cemburu kalau bini kita keluar dengan lelaki lain waktu malam, esok pagi baru balik, tidur mana pun kita tak tahu, kita cemburu. Wajib cemburu. Kita cemburu, kita tak suka, kita tak redha anak perempuan kita ada orang lelaki ambil, esok pagi baru dia hantar balik rumah ataupun dia main tidur dengan dia, kita cemburu tanpa kahwin. Cemburu lagu tu wajib. Wajib. Siapa yang tak cemburu, itulah dayus. Dayus ni apa? Dayus ni lelaki yang tak cemburu. Bini dia keluar dengan lelaki dia pun tak apa, biasalah tu, aku pun duk buat selalu. Lagu tu memang tak dapat bau syurga. Sekalipun dia tok lebay, dia ustaz, dia main masjid selalu, main mengaji. Dalam hadis Nabi disebut lam yajid ra'iyatal jannah. Hang lagu mana pun ibadah, kalau itu perangai hang dah mengabaikan satu tanggungjawab lelaki yang cukup besar. Apa tanggungjawab lelaki? Dia kena larang benda tu. Itu tanggungjawab lelaki nombor satu terhadap isteri dengan anak dia. Dia abaikan tanggungjawab tu, dia takkan dapat bau syurga. Apa makna dia? Dia masuk neraka dulu, itu makna dia. Dia masuk neraka dulu baru dia pergi syurga. Dia kena dicemburu. Sama kita tak reda. Sama juga kalau orang perempuan kan, suami rajin pergi kedai janda, mestilah marah. Duduk kat rumah diam je, pergi kedai janda duduk menyemang kuat, duduk buat lawak. Oh, kat kedai janda pandai buat lawak pula. Kat rumah diam ya. Mestilah isteri cemburu, apa laki aku ni. Tengok duduk pergi macam kedai kat Terengganu tu kan, ada orang perempuan seksi, punya ramai orang lelaki pergi. Baik, mestilah cemburu. Apa maksud cemburu? Dia tak redha buat lagu tu, betul tak? Tuan-tuan tak redha isteri tuan-tuan buat lagu tu. Sangat tak redha, tuan-tuan tak suka. Tuan-tuan tak bagi, senang kata. Tuan-tuan tak bagi dia keluar dengan lelaki lain. Tuan-tuan tak bagi anak perempuan keluar dengan lelaki lain.
Tuan-tuan tak bagi, isteri tak bagi, suami ni duk apa? Duk menyembang dengan janda, pergi rumah janda, berdua-duaan, isteri tak bagi. Allah Ta'ala zat yang paling melarang kita melakukan benda yang haram. Itu makna dia. Asyaddu zajran anil maharim. Itu kata Ibnul Furuq. Itu secara majaz. Allah Ta'ala sangat-sangat melarang kita melakukan benda yang haram. Sebab Allah Ta'ala larang? Kerana Allah Ta'ala sangat sayang pada kita. Wa kana Allahu bikum rahimah. Allah Ta'ala sangat sayang pada kamu. Pasal apa tuan-tuan? Benda yang haram semua merjahanamkan kita. Mana ada benda haram membaikkan kita? Tuan-tuan bagi tahu saya. Mana benda haram yang elok? Berzina, rosak nasab. Rosak nasab. Saya dengar cerita Firdaus Wong Wai Hun. Dia cerita masyarakat Cina dulu, orang Cina dulu sangat menjaga tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cerita-cerita lama kan, yang kat CN tu. Kalau cerita-cerita lama tuan-tuan, mana ada orang Cina pakai seluar pendek seksi tak? Dia pakai tutup rapat. Itu budaya orang Cina dulu, dia pakai tutup rapat. Walaupun mungkin tak pakai tudung, tapi pakai tutup rapat. Dan mereka tidak ada tidur laki perempuan sebelum nikah. Memang tak ada. Itu budaya masyarakat Cina dulu. Kalau ditangkap berdua-duaan sebelum nikah, mereka akan dibubuh dalam kotak dan yang kecil, direjam dalam laut sampai mati. Itu hukuman masyarakat Cina dahulu. Pasal apa tuan-tuan? Rosak nasab. Firdaus Wong Wai Hun dia sembang dengan satu orang perempuan tua Cina. Dia kata betul tak? Dia kata betul. Boleh ke dulu-dulu masa muda perempuan Cina ni sebelum kahwin pergi duduk dengan lelaki Cina? Dia kata tak boleh. Oh, rugilah, tak ada kahwin dah berzina. Serah dia kehormatan diri pada lelaki lain. Nak cerita berzina tak elok. Berjudi elok tuan-tuan. Berjudi tak elok. Ini tak elok. Tak ada orang kata berjudi tu elok. Berjudi banyak jadi masalah tuan-tuan. Berjudi tak elok. Minum arak elok. Tuan-tuan pun boleh fikir minum arak elok. Oh, ramai orang mati dah tuan-tuan. Pemandu mabuk langgar orang. Polis pun dia langgar. Dia mabuk. Mabuk tak elok. Tak maknanya elok benda haram tuan-tuan. Mencuri tak elok. Semua benda yang haram semua tak elok. Semua menjahanamkan kita. Sebab tu Allah Ta'ala larang. Kerana Allah Ta'ala sangat sayang pada makhluk dia. Tapi kita yang duk buat, walaupun benda tu tak elok, kita duk buat juga. Baik tuan-tuan. Kemudian Nabi Adam alaihi salam. Okay, ringkasnya cerita, Adam dan Hawa. Siapa Hawa? Isteri Nabi Adam lah. Nabi Adam ni duduk dalam syurga. Kemudian duduk dalam syurga sunyi. Maka dijadikan Hawa daripada tulang rusuk dia. Ada hadis sebutkan. Ada perbahasan lah tuan-tuan. Ada yang kata dhaif dan sebagainya. Tapi dari segi jalan cerita boleh kita ambil daripada tulang rusuk. Nabi pun sebut orang perempuan itu daripada tulang rusuk. Jangan kalau kamu cuba luruskan dia, dia akan patah. Tapi kalau kamu biarkan dia, dia akan tetap bengkok. Kemudian Nabi kata, istausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiatkan pada kamu wahai lelaki, buat baiklah pada orang perempuan. Makna dia apa? Tuan-tuan nak isteri tuan-tuan macam dalam kepala tuan-tuan, tuan-tuan akan patahkan dia. Tuan-tuan nak luruskan tulang yang bengkok, dia akan patah. Makna dia apa? Semua benda dalam kepala tuan-tuan, tuan-tuan nak macam tu bini tuan-tuan, macam robot. Macam mana tuan-tuan setting dalam kepala tuan-tuan, macam itulah bini tuan-tuan. Tuan-tuan nak luruskan bini tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak dalam kepala tuan-tuan, tuan-tuan akan patahkan dia. Makna dia apa? Mesti bercerai. Mesti bercerai. Sebab tu sebagai seorang lelaki, dia kena kadang-kadang dia kena redha lah. Isteri aku kurang kot sini. Betul tak? Yang kita tak apa berkenan dah. Betul tak? Tak kahwin lagi macam mana boleh tahu? Tak kahwin lagi tahu dah. Tak kahwin tahu dah. Hebat lah. Yang dah kahwin tahu lah. Baik. Tuan-tuan mesti tuan-tuan tak berkenan dengan bini. Satu sudut lah kita rasa tak berkenan. Mungkin dia jenis berkemah apa? Kalau nak bersiap lama kan, kita nak cepat jenis bersiap lama, kita pun ada rimah satu sudut. Mungkin dia suka lupa. Ada juga kan bini baik-baik suka lupa. Jam tuan-tuan, lupa saja. Penat aku lagu ni. Lupa. Ada setengah orang perempuan pula apa nama cemburu kuat boleh jadi. Ada setengah orang perempuan saya tengok buat kerja malas. Kerja rumah malas. Malas. Ada juga. Tapi dia bagus kot lain pula. Betul tak? Ada macam tu. Kurang kot sini, bagus kot sini. Bagus kot sini, kurang kot sini. Itu disebut.
Kalau kita biarkan dia sentiasa, kalau kita nak cuba luruskan dia, kita nak orang perempuan ni macam mana dalam kepala kita ni tuan-tuan, memang hujung dia bercerai lah. Kok mana pun kadang-kadang kena belajar redha tak apalah, sikit ni yang boleh tahan lah. Kok mana pun ada masa wajib cerai juga kalau bini tu sampai keluar dengan lelaki lain, sampai tak jaga rahsia suami. Nampak tak? Kerana nak duit boleh buat benda yang haram, ini cerai lah. Nak buat macam mana? Dia memang pilih jalan tu. Cerai ni kadang-kadang makruh, kadang-kadang harus, kadang-kadang dibenci, kadang-kadang jadi haram pula cerai. Dia banyak hukum cerai tu, banyaklah cerita dia tuan-tuan. Kadang-kadang jadi wajib. Kalau wajib kan, kalau wajib ni macam mana? Kalau isteri tu dah memang betul-betul melanggar perintah Allah, dah keluar dengan lelaki lain, suami nasihat pun tak mau dengar, jadi keberadaan dia tu boleh mudarat pada dia dan anak-anak. Silap anak yang dikandung tu bukan anak dia, atau anak siapa pun tak tahu, duduk keluar sana sini dengan lelaki lain. Baik, jadi tuan-tuan, pendek ceritanya, kemudian Nabi sebut kalau kita biarkan dia, tak payah tegur, ambil piah. Tuan-tuan tak tegur orang perempuan, tuan-tuan biar, dia akan kekal bengkok. Nak cuba lurus dia patah. Kalau biar dia bengkok. Lepas tu Nabi kata apa? Berbuatlah baik pada orang perempuan. Makna dia apa? Pandai-pandailah. Pandai-pandailah. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Ini Al-Quran sebut ni, hendaklah kamu bermuamalat dengan isteri dengan jalan yang terbaik. Kadang-kadang marah sangat, tapi kadang-kadang kena tenung balik. Macam mana tuan-tuan, lelaki ke perempuan, dia kena kenangkan kebaikan, itu saja. Kalau orang lelaki marah lagu mana pun kat bini, kenangkan kebaikan isteri. Kalau bini aku tak ada ni, mati aku. Betul tak kan? Siapa nak masak, siapa nak setrika baju, siapa nak ini, kenangkan kebaikan dia. Kenang kebaikan dia. Kalau orang perempuan, kenangkan kebaikan suami. Tapi maaf saya sebut tuan-tuan, selalunya antara lelaki dengan perempuan, siapa paling cepat lupa kebaikan? Maaf saya sebut, biasanya orang perempuan. Biasa, itu Nabi sebut. Cepat sangat kadang-kadang. Itu Nabi sebut. Bukan semua orang perempuan, sebahagian. Bila dia dah senang sikit, kaya sikit, dia rasa suami dia okey dah, buat macam-macam kebaikan pada dia. Sekali suami dia buat salah, dia kata apa? Hang memang tak berguna sekupang pun. Macam tu. Padahal punya banyak, suami dia buat kebaikan pada dia, dengan rumahnya, dengan makannya, macam-macam kebaikan. Dia minta nak beli rantai, suami kata saya tak ada duit lagi, tunggulah, hang memang jantan tak guna, selama aku hidup dengan hang susah. Punya banyak kebaikan suami hang bagi, itu makna dia kufur pada suami. Antara penyebab ramai orang perempuan terjun dalam neraka. Tu lupa tuan-tuan, bila dah senang. Saya tengok ada tuan-tuan boleh tengok di Turki, ada satu orang yang apa, dia buat social experiment di Turki. Tapi Turki ni orang Islam yang apa, kita tahulah banyak, walaupun sekarang ni Erdogan yang pegang, tapi masih orang panggil apa, saki baki sekular tu agak kuat dalam jiwa dia, betul masih lagi kuat. Itu yang ramai lagi yang tak pakai tudung, ada yang tak puasa, ada lagi pasal tu dulu zaman Kemal Atatürk tu masih ada kuat. Jadi tuan-tuan, dia bertanya pada orang, dia bertanya, social eksperimen, tanya pada orang perempuan. Dia kata kalau datang malaikat maut tu nak ambil nyawa antara nyawa kamu dan suami kamu, malaikat maut tanya, kamu nak bagi ambil nyawa siapa dulu? Kamu ke suami kamu? Semua orang perempuan jawab suami dulu. Suami lah, kalau dah boleh orang lain mati dulu, kenapa saya nak mati dulu? Tu dia. Saya tengok tuan-tuan, boleh tahan. Dia tanya orang perempuan, dia kata antara nyawa kamu dengan nyawa suami kamu, malaikat kamu nak ambil yang mana dulu? Of course suami saya dulu, dia kata. Kenapa saya perlu mati kalau orang lain boleh mati dulu? Senang dia jawab. Kadang dia tanya antara nyawa kamu dan kekasih kamu, mana dulu? Nyawa kamu, kasih kamu. Nyawa kasih kamu. Tapi bila dia tanya kat orang lelaki, bila malaikat maut datang nak ambil nyawa kamu ataupun suami kamu, semua orang lelaki kata ambil nyawa saya dululah. Tu jawapan orang lelaki tu. Tapi saya tak tahu, ini Turki tuan-tuan, kubur gajah saya tak tahu. Kau nanti buat social eksperimen, tuan-tuan kata nyawa tuan ke nama bini? Nyawa bini dululah, saya nak menikah satu lagi. Saya tak tahu, itu kok orang kubur gajah. Mana tahu. Saya tak kata semua orang perempuan. Sebab apa? Ada je orang perempuan yang memang dia sayang suami dia sampai tahap dia nak suami dia hidup panjang pada dia. Ada, saya jumpa ramai je, bukan semua. Tu saya kata, tak semua perempuan lagu tu, tapi kebiasaannya perempuan lebih ramai lah begitu bandingkan lelaki. Kebiasaannya lah.
Jadi orang perempuan ni macam tuan ingat Siti Khadijah kan, dia nak meninggal dunia. Kata kalaulah perlu kan ambil jenazah dia, tulang belulang dia menjadi jambatan untuk digunakan menangkan Islam, gunalah. Sungguh-sungguh dia korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tak apa tuan. Kemudian Adam dan Hawa telah diperdayakan oleh iblis dengan janji yang enak, iaitu akan memperolehi kekuasaan yang berkekalan dan lainnya jika mereka berdua memakan buah khuldi yang memang sudah dilarang oleh Allah sebagaimana firman-Nya ayat 19 Al-A'raf, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu berdua menghampiri pokok ini, jika kamu menghampirinya maka jadilah kamu dari golongan orang yang zalim. Tuan-tuan tahu dalam cerita ni iblis lah yang bagi nama pokok khuldi. Pokok khuldi tu siapa yang bagi nama? Yang bagi nama iblis. Hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Kan sebut antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Iblis kata apa? Wallahu alam, macam mana iblis lepas dihalau daripada syurga, macam mana dia boleh menyelinap masuk, tuan-tuan. Allah Ta'ala tahu semua, tuan-tuan. Dan memang ini ujian. Dan Nabi Adam pun dijadikan untuk dunia kan, sebelum Nabi Adam dijadikan memang untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Jadi ada hikmah di sebaliknya supaya kita berhati-hati dengan iblis ni. Jadi tuan-tuan, iblis ni dia jumpa Nabi Adam dengan Hawa, dia kata apa? Hampa tahu tak? Hampa nak tak aku tunjuk pada hampa pokok khuldi. Apa makna khuldi? Pokok yang berkekalan selama-lamanya. Khuldi, khalidin, tidak khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam syurga. Khalidi tu khuldi lah tu. Pokok khuldi, pokok yang kalau makan buah dia kekal selama-lamanya. Itu yang kata iblis kata, hampa tahu pasal apa Allah Ta'ala tak bagi hampa makan? Dia tipu, tuan-tuan. Macam scammer lah. Dia scammer. Dia kata apa? Kenapa Allah Ta'ala larang kamu makan pokok khuldi? Supaya apa? Kerana kalau kamu makan, kamu boleh kekal selama-lamanya. Dia tipu. Ataupun kamu boleh jadi macam malaikat. Sebab Adam dan Hawa dia nampak malaikat. Malaikat daripada cahaya. Wallahu alam lah rupa malaikat ni macam mana. Tapi yang kita tahu sayap banyak. Malaikat daripada cahaya. Kalau kamu makan buah ni, kamu boleh jadi macam malaikat. Kita daripada tanah. Lain, tuan-tuan, kejadiannya. Jadi kalau kita boleh tengok kejadian malaikat, mungkin kita kagum. So ialah dia daripada cahaya kan, mungkin berkilauan dan sebagainya. Baik, kemudian dengan perdayaan dan pujukan iblis itu, maka terlalailah mereka berdua sehingga melanggar larangan Allah. Iblis duk goda sampai mereka terlupa, mereka melanggar arahan Allah. Walau bagaimanapun perbuatan mereka berdua itu tidaklah dikira suatu kesalahan atau dosa, kerana mereka melakukan perbuatan itu dengan sebab terlupa atau tidak sengaja, bukan lahir daripada kehendak dan tujuan. Nampak? Lupa. Dia bukan sengaja lupa. Mana bukti dia lupa? Macam mana saya boleh tahu? Dalam Quran sebut, fanasiya walam najid lahu azma. Quran sebut dia terlupa. Walam najid lahu azma, dan kami mengetahui dalam hatinya tidak ada kesengajaan. Tak ada kesengaja. Tak ada dalam hati Nabi Adam. Dia tahu Allah Ta'ala larang, tapi buah ni bagus makan lah. Tak ada. Tak ada dalam hati Nabi Adam AS macam tu. Tapi macam mana boleh lupa, tuan-tuan? Manusia ni memang lupa. Insan, kan kata Ibnu Abbas, insan ni pada nasia, insan lupa. Biasa tuan-tuan lupa ni. Tapi janganlah lupa sangat. Semua benda lupa, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita terlupa. Ada kadang-kadang benda terlupa tu sikap kita. Kalau kita terlupa kerana kelalaian kita, salah kita lah, tuan-tuan. Semayang, tengah semayang duk berangan. Ni rakaat ke berapa? Rakaat yang keempat ke rakaat yang kedua? Teruk. Ni rakaat yang keempat ke rakaat keenam dah? Teruk. Dia tak tahu. Ada orang yang lupa terus. Orang biasanya lupa rakaat ni rakaat ketiga, keempat. Biasanya dia lupa rakaat ni rakaat pertama ke rakaat keempat tu. Dia fikir rakaat pertama keempat tu teruk. Dia lupa sungguh. Pasal apa? Dia berangan. Itu memang salah diri sendiri. Kenapa berangan? Punca lupa rakaat pasal berangan. Betul tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berangan ni memang dia boleh jadi lupa rakaat.
Kita layan, betul tak? Dia main boom, kita layan benda di luar, kita akan terlupa. Tapi kalau tuan-tuan fokus pada bacaan, fokus pada zikir, tuan-tuan takkan lupa rakaat. Memang takkan lupa. Lumrah tuan-tuan lupa tu. Jadi terlupa. Lumrah kadang-kadang kita terlupa tuan-tuan. Baik, kemudian bukan lahir daripada kehendak dan tujuan. Bukan kehendak tujuan, dia terlupa. Iblis tu duduk cerita begini sampai duduk fikir tentang apa? Fikir tentang kelebihan yang ada pada buah khuldi tu. Terlupa tuan-tuan. Sedangkan Allah tidak mengambil salah ke atas orang yang terlupa ataupun salah. Lupa dan salah mana boleh dianggap dosa? Lupa. Tuan-tuan bulan puasa tuan-tuan makan, lupa. Batal tak puasa? Tak batal. Lupa rakaat, tuan-tuan semayang 5 rakaat, tak batal. Tapi sengaja batal. Sengaja semayang zuhur 5, 4 sikit sangat, buat 5 baik sikit, batal dan berdosa. Tak boleh. Lupa tak apa, dia maafkan. Lupa puas makan tak apa. Tuan-tuan dah makan nasi 2 pinggan, ayak satu jam, tak apa, lupa. Yang tak boleh buat lupa. Buat lupa tak boleh ni lupa sungguh. Cuma orang bahas, kalau terlupa tu depan orang, nak tegur ke tak? Kita duduk dengan kawan kita bulan puasa, duduk pergi mancing sekali, dia terlupa dia minum fresh orange. Itu bukan lupa tuan, macam mana boleh bawa fresh orange? Bawa fresh orange tengah mancing, memang tak puasa ni. Tak apalah tuan-tuan, katakanlah dia terlupa lah. Dia kata dia terlupa, ada fresh orange kat dia tuan-tuan, dia minum. Wajib tegur ke tak wajib tegur? Wajib. Pasal kita tak tahu dia lupa ke tak. Mana tuan-tuan tahu dia lupa? Dan benda itu termasuk dalam benda yang mungkar. Betul tak? Tuan-tuan kena tegur. Betul tak? Tuan-tuan kena tegur. Pasal apa? Ini benda mungkar. Hang tak puasa? Tegur. Itu benda yang mungkar. Isteri tengok, suami balik minum ayak. Bang tak puasa ke? Itu benda yang mungkar, kena tegur. Suami marah, hang tegur apa? Aku lupa tadi. Biarlah aku minum satu cawan tu. Tak wajib tegur. Lain kali nak lupa, tunggu orang tak ada. Tapi sungguh tuan-tuan, memang kena tegur. Wajib, itu perbahasan dia. Memang wajib tegur. Nampak orang, kita tak tahu dia lupa tak lupa. Dia bila makan siang hari bulan puasa, itu benda mungkar, mesti tegur. Tapi kalau orang semayang, kita duduk tengok dia semayang zuhur 5, kita tak semayang dengan dia. Kita tengok 4, dia naik 5. Kau tu tak nak tegur. Tuan-tuan tengah baca Quran, tu tegur. 5. Nak tegur ke tak tegur? Dah 4 dah, dah 4. Kau tuan-tuan tengah baca Quran, tuan-tuan tegur. Subhanallah. Lagi pening. Tuan-tuan tak perlu kacau dia. Tak perlu kacau dia tengah semayang. Tapi tuan-tuan boleh tengok bila dah habis semayang. Tuan tengok dia, baru bagi tahu kat dia. Tidak kalau tuan tengok dia pun pelik. Apa benda ni? Sebab tu orang yang nak tegur, orang yang dalam semayang dengan imam. Betul tak? Orang semayang dengan imam, sekali dia boleh tegur. Sebab dia berjemaah. Tegur imam. Subhanallah lah. Kalau imam buat tak tahu adakah imam wajib dengar teguran makmum? Tak. Tak. Dalam kitab fiqh sebut, kalau imam dah yakin, dia kena yakin dengan dia. Macam pernah jadi satu masjid, imam sembahyang asar 3, makmum tegur dah, tapi imam yakin 4. Dia bagi salam masa 3, makmum yang ingat tambah 4. Tapi makmum lepas tu, makmum bagi tahu imam silap. Imam sembahyang 4 sembahyang 3, bukan 4. Kalau yang bagi tahu dia tu memang orang yang adil, 3 orang yang adil, dia wajib ikutlah. Memang hang lupa sungguh ramai orang beritahu ni memang sembahyang tadi tak cukup, memang salah lah, terbukti kesalahan itu. Zan yang terbukti salah tak diguna pakai. La ibrata bizannil bayyin khata'u, kaedah usul fiqh. Tidak diguna pakai sangkaan yang memang jelas salah, tak boleh. Macam tuan-tuan rasa macam kentut ke tak kentut, tuan-tuan ikut zan yang kuat. Rasa macam ada angin keluar tapi tuan kata tak kot, tuan-tuan guna zan yang kuat. Tapi kalau bunyi pot kentut ke tak kentut ni? Bunyi kuat, kentut tak kentut, itu tak ada zan-zanah tu, memang betul salah. Gitu. Kemudian sedangkan Allah tidak mengambil salah ke atas orang yang terlupa atau tersalah.
malah Allah tidak akan mengambil tindakan ke atas seorang yang di luar daripada kemampuan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 5, walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan kamu tidak dikira dosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati. Nampak? Kalau disengaja, ma ta'ammadat bihi qulubukum. Makna dia apa? Memang kita tahu benda tu salah dan saja kita buat. Tapi tuan-tuan, kenapa bunuh secara tidak sengaja dihukum? Bunuh tak sengaja. Betul tak? Kita ada bunuh kan ada 3. Pertama, al-amdu muta'ammidan. Al-amdu, bunuh dengan sengaja, hukum dia bunuh balas. Yang kedua, syabihu bil khata'a. Syabihul bin amd. Syabihul bil amd ni yang menyerupai sengaja tapi tak sengaja. Yang ketiga, khata', tersalah. Semua kena hukum. Bunuh dengan sengaja, bunuh balas. Bunuh yang menyerupai sengaja ni macam mana? Yang bunuh sengaja ni jelas, dia ambil pisau, dia tikam tengkuk kawan tu, jelas. Dia ambil pistol, dia tembak kepala kawan tu. Dia ambil pisau, dia tikam perut. Ini jelas memang nak bunuh dia. Kalau bunuh tak yang menyerupai sengaja macam mana? Bergaduh, kita tampak dia mati, kita tak ada niat bunuh dia, dia kena sakit jantung pam kali mati. Dari segi logik kena tampak tak mati, tapi mati dia. Kita ambil tongkat katuk belakang dia sekali, mati. Pasal apa? Kita memang nak pukul dia, tapi pukulan tu tak logik, mati. Menyerupai sengaja, dia tak kena bunuh balas, dia kena dam. Dan yang ketiga, memang tersalah, tak ada niat, tersalah, tapi kena bayar dam. Kena bayar apa? Itulah bayar apa bagi? Diat dam pula, diat. Dam ni haji, diat 100 ekor unta tu kena bayar, diat, denda tu. Kenapa kena bayar juga? Contoh, kita pergi berburu dengan kawan kita 2 orang. Selalu jadi kan, dia pergi tembak kawan dia. Sebab tu nak pergi berburu, baca-bacalah sikit tuan-tuan. Dalam hutan tu banyak jin. Jin memang tempat dia di udara, atas laut dan hutan. Pergi baca sikit. Banyak kes dulu kita dengar, dia nak tembak nak tembak pelanduk, dia tembak kawan dia, mati kawan dia. Dia sangka tu dia ni jin boleh sihir mata lah. Jin boleh sihir mata. Masuk dalam hutan, bacalah sikit ayat kursi. Tapi yang paling bagusnya yang dalam maksurat tu. Ayat kursi bacalah 3 kul apa semua. Dalam maksurat tu kan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i huwas samiul alim. 3 kali. Insya-Allah tak ada apa. Tetapi hotel ke, pergi mana-mana ke, rumah berhantu ke, ada 1 juta jin ifrit ke, tuan-tuan baca tu, insya-Allah selamat dengan izin Allah. Cukup. Dia nak tembak kijang, dia apa pun tembak kancil ke, pelanduk kan, dia tembak kawan dia bunuh dengan tidak sengaja, tersalah, dia kena hukum. Pasal apa kena hukum? Pasal ada unsur cuai. Betul tak? Cuai. Lain kali sebelum tembak, tengoklah dulu, dia ada kecuaian di situ. Disebabkan unsur cuai dan melibatkan, walaupun hang tersalah, hang melibatkan nyawa orang. Mati kawan hang tu, dia tinggal bini dia, anak dia 5 orang, pasal hang cuai, pasal hang lupa, tu hang kena bayar diat. Pasal apa? Nak tanggung anak bini dia tu. Ni bukan salah biasa-biasa, salah menghilangkan bapa orang, suami orang hilang, kena bayar diat. Termasuk juga bunuh tak sengaja, langgar lampu merah. Betul? Tuan-tuan, sebab tu naik kereta, naik elok-elok, jangan langgar undang-undang. Tuan-tuan naik kereta langgar undang-undang, mati orang. Dalam Islam, tuan-tuan dah bunuh dengan tak sengaja, boleh lah. Itu hukum dia. Tuan-tuan naik elok-elok, lampu merah, budak lintas, tuan-tuan langgar, mati budak, tuan-tuan langgar, tuan-tuan kena bayar 100 ekor unta pada keluarga dia. Kalau tuan-tuan tak mampu, walaupun undang-undang tu tak ada di Malaysia, kita tak amal kan. Di negara Arab amal benda tu. Ada dulu seorang paramugari Cina, bukan Islam, paramugari Cina Malaysia, dia Qatar, dia paramugari. Dia lintas jalan ni, kata orang kata langgar ni, mati dia. Walaupun dia bukan Islam, dia berhak juga dapat dia. Dia bukan nanti orang Islam. Maka orang kata tu bayar 1 juta dekat keluarga dia. Macam tu. Ni kesian kadang-kadang kita tengok, suami kena langgar, lari, pemadu mabuk langgar, mati. Bini tak kerja, ada anak-anak 5 kecil-kecil lagi, siapa nak tanggung? Kalau boleh buat benda ni cukup bagus tuan-tuan, macam negara Arab buat.
supaya berhati-hati bawa ni kita langgar orang mati. Bayangkan ditinggal anak bini dia, tu kena ada diat. 100 ekor unta, kira kalau unta harga lah ni 700,000 lah. Kalau unta harga sekarang 10,000, 1 juta. Kalau unta harga sekarang 12,000, 1.2 juta hang kena bayar. Tak ada duit lah bayar sikit-sikit boleh. Betul tak, bayar sikit-sikit. Sebab tu naik kereta elok-elok. Walaupun Malaysia tak ada undang-undang enactment lagu tu, tuan-tuan kena ingat, akhirat tuan-tuan nak jawab. Kena ingat tu, akhirat tuan-tuan tak lepas. Naik kereta elok-elok, jangan langgar orang bagi mati, akhirat tak lepas. Walaupun kat Malaysia tak ada hukum lagu tu. Siapa langgar orang mati, dia yang salah, akhirat akan dipersoalkan mana dia 100 untuk keluarga si mati. Macam kita berhutang orang, kita pinjam ke orang 10,000, dia tak ada apa, 20,000 lah, dia tak ada apa, perjanjian hitam putih tak ada, kita tak bayar. Kalau bawa ke mahkamah, siapa menang? Kita menang, betul tak? Bila hakim tanya mana bukti tak ada, saya bagi kat dia 5 tahun lepas, bukti tak ada. Kita kata mana ada, saya tak ada pinjam duit kat dia. Hakim kata bukti pun tak ada. Dari segi undang-undang, kita yang pinjam ni menang. 20,000 tak bayar-bayar, pasal apa? Tak ada hitam putih. Tak ada hitam putih, tak ada siapa saksi. Tapi akhirat kena tak kena kita? Akhirat kena. Sebab tu buat kereta elok-elok. Jangan sampai langgar orang meninggal dunia. Saya pernah tuan sikit gitu. Ni ada kenduri tahlil ke apa? Ada nasi lemak. Saya letak. Tak apa. Saya bagi tahu ada nasi lemak tuan-tuan. Tak apa. Sebelum saya lupa. Saya pernah dulu naik kereta langgar orang mati tuan-tuan. Saya langgar orang mati. Tapi saya taklah fobia tuan-tuan. Jalan kat Selama tu lah. Saya pergi kuliah Selama, lalu jalan tu. Lalu saya langgar orang mati tu lah. Tapi ada orang beritahu saya, dia kata hang kena bayar diat. Ada orang beritahu saya lah, abang saya dia ngaji Mesir, dia kata hang kena bayar diat kat orang si mati. Saya fikir mana aku nak cari 100 ekor unta pasal langgar orang mati. Tapi bila saya baca balik, abang saya silap. Dia cakap bayar diat tu betul, tapi dia kena tengok cuai tu daripada siapa. Jelas siapa yang cuai. Saya naik kereta tuan-tuan, bukan laju pun, jalan Selama tu. Jalan ni kan tak elok. Jalan ni kita bawa slow je tuan-tuan. Jadi kita tengah bawa slow tuan-tuan, tiba-tiba dia U-turn. Kan bawa kereta, dia U-turn depan saya. Dia macam ni, saya nak ke sana, dia nak main ke belah saya. Rupa-rupanya dia nak isi minyak, kedai tu tutup, dia U-turn depan saya. Saya tak boleh buat apa. Saya tekan brake, masa saya langgar dia tu pun saya tengok meter saya masa dalam 40 tuan-tuan, 40-45 macam tu masa saya langgar dia. Tapi kenapa dia mati tuan-tuan? Sebab slow. Masa saya langgar tu pun slow Saya langgar dia slow Motor pun tak ada apa pun tuan-tuan. Cuma dia tak pakai topi. Walaupun kelajuan saya 40, dia tak pakai topi. Kepala dia hempak cermin. Dia hempak cermin, lain tak ada apa tuan-tuan. Tok kalau nak patah tangan, kaki apa semua tak ada. Tapi kepala dia kena cermin, pecah. Jatuh, darah keluar ke hidung dan telinga. Biasanya kalau darah keluar ke hidung dan telinga, matilah. Biasanya habislah. Dalam ni pecah. Saya pun tak tahu, tapi bagus Cina belakang saya tu bagus. Cina tu dia pakai lori besar, lori 12 tayar kot di belakang saya. Tapi Cina tu dapat ngelak. Kalau Cina tu tak elok, dia hentam saya sekali. Saya dah cuba elok dah, saya tak ada nak ubah, dah tekan brake nak cuba elok, tak dapat juga pasal terlalu rapat sangat. Jadi yang bagusnya lepas saya terlanggar tu, Cina tu berhenti depan saya. Cina tu kata, dia turun. Cina tu kata, yang ni salah. Dia bagi nombor kat saya, dia kata ada apa-apa saya jadi saksi. Cina tu belakang saya. Dia tahulah memang dia U-turn betul-betul depan, kita tak boleh nak buat apa. Pergi ke balai polis Bagan Serai tu, polis tu minta laporan. Saya cerita gini macam mana dia U-turn depan saya. Dan memang bila kita tak salah tak kena saman lah. Itu je lah tuan-tuan. Macam mana polis tahu saya tak laju? Polis tengok kesan tayar, memang tak ada brake. Kalau polis tengok kesan tayar dia panjang tuan-tuan, panjang tengok sampai 6-7 meter, walaupun jalan kita salah, kita laju. Itu jalan kampung dia 70 Tapi ni kesan brake tayar pun tak ada nak buat apa, kena boom melanggar. Jadi adakah saya kena diat tuan-tuan? Tak kena lah, pasal bukan cuai daripada pihak kita, kesilapan daripada pihak dia. Jadi tidak ada unsur cuai di situ. Kalau saya tak mau insiden, macam mana nak buat? Saya kena naik kereta saya langgar pokok, matilah saya.
Dah ada anak bini saya, bini saya tu anak dengan mak saya, adik saya ada. Tak pun saya terjun parit tuan-tuan. Saya kita yang teruk. Nak buat macam mana pasal langgang, tak ada pilihan lain. Kena dia tak tuan-tuan? Cuai bukan daripada pihak saya, cuai daripada pihak dia. Dia tak kena. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarruqana ba'ni tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmulan matula wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.